Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar kepada semua murid-murid cikgu pada hari ini. Okey, pertama sekali selamat datang dan cikgu ucapkan kepada semua murid-murid untuk sesi pengajaran subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Okey, baik murid-murid, cikgu ingin mendoakan murid-murid dalam keadaan sihat dan sejahtera dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, sebelum murid-murid menonton video ini, cikgu ada kongsikan satu video iaitu perayaan di Malaysia. Yang mana hari ini kalau kita lihat dalam video tersebut ada perayaan Cina, ada perayaan kaum India, ada perayaan kaum Melayu, betul? Jadi kenapa cikgu kongsikan video itu? Sebab hari ini kita nak belajar berkait rapat juga dengan perpaduan. Jadi kalau kita tengok, bila kita kenal perayaan, macam mana perayaan kaum India, macam mana perayaan kaum Cina, maksudnya kita menghormati perayaan mereka dan ini akan memupuk perpaduan. Okey, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, seperti biasa cikgu akan menjelaskan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama iaitu murid-murid dapat mengemukakan 3 penggunaan kata yang salah dan dibetulkan. Okey. Yang kedua ialah murid-murid dapat menyatakan satu penggunaan struktur ayat yang salah dan dibetulkan. Maksudnya hari ini kita nak check ataupun kita nak semak penggunaan kata yang salah. Lepas kita dah dapat penggunaan kata yang salah, kita nak betulkan. Okey, lepas tu kita pun nak semak juga struktur ayat yang salah dan kemudian kita betulkan. Jadi itulah objektif kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Baik murid-murid, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan buku teks muka surat 78. Jadi murid-murid boleh bukalah buku teks muka surat 78. Okey, baik murid-murid, inilah dia buku teks muka surat 78. Jadi kita lihat menulis. Kenapa ada menulis itu? Maksudnya hari ini kita akan melibatkan kemahiran menulis. Okey, kita baca terlebih dahulu tajuk yang diberikan, Kem Perkemahan Muhibah. Okay. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Jadi Farisha ni dicerita kepada siapa? Dicerita kepada ahli keluarga dia berkaitan dengan kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah Farisha. Okey. Kita baca apa yang Farisha bagi tahulah pada keluarga dia. Okey, majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Kebaik murid-murid, kalau murid-murid lihat, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah dan ada ayat yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, seperti yang cikgu ulang balik dengan objektif kita hari ini, kita nak kenal pasti penggunaan kata yang salah dan penggunaan struktur ayat yang salah. Okey, seperti yang diberikan pada teks muka surat 78 ini, dia dah berikan contoh kepada kita. Dia dah berikan contoh. Okey, contohnya perkataan tetangga kehormat. Kalau kita lihat, majlis mana ada tetangga, betul? Majlis ada apa? Kita rujuk jadual di bawah. Tetangga yang betul dia adalah tetamu. Jadi, majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetamu kehormat. Okey, majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan. Menjalin pautan tu apa ni? Pautan salah lah, betul. Sebab apa? Sebab dia dah warnakan pautan tu. Jadi apa yang betul murid-murid? Yang betulnya adalah semangat. Okey, semangat perpaduan. Majlis ni untuk kita jalinkan semangat perpaduan. Okey, jadi ayat betul dia, majlis ini adalah untuk menjalin semangat perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Okey, itu untuk penggunaan kata. Kita sudah selesai. Okay, kita lihat pada penggunaan struktur ayat. Okey, kita lihat pada penggunaan struktur ayat. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Kalau kita baca pun kita dah faham dekat mana salah dia. Tapi tidak mengapalah. Sebab teks ini dah berikan yang betul ataupun struktur ayat yang telah dibetulkan. Kita baca pada jadual di bawah. Okey, ayat betul dia ialah, selain itu,
persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Inilah struktur ayat yang betul. Okey, jadi kita sudah selesai melihat pada contoh-contoh yang telah diberikan. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan pembacaan kita pada teks yang diberikan. Okey. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke taman perkemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Okey, kalau kita baca pada perenggan yang kedua ini, cikgu rasa murid-murid pun dah dapat kenal pasti. Betul tak? Dah dapat kenal pasti beberapa kata yang salah dan juga ada ayat yang salah. Okey, jadi bagaimana kita nak memperbetulkan dan macam mana kita nak kenal pasti? Okay, cikgu berikan contoh ayat yang penggunaan kata yang salah iaitu kaku. Okey, mana ada orang menyanyi lagu dalam keadaan kaku, betul? Jadi ayat betul dia ialah apa dia? Sekejap lagi cikgu akan tunjuk. Okey, ayat betul dia sekejap lagi cikgu akan tunjuk. Dan yang kedua yang salah iaitu kuntum lagu. Mana ada kuntum lagu, betul tak? Jadi penggunaan kata kuntum ni salah untuk menggambarkan lagu. Okey. Jadi kita sudah kenal pasti dua penggunaan kata yang salah pada perenggan yang kedua. Dan untuk ayat pula, yang mana murid-murid ada satu ayat yang salah pada perenggan yang kedua. Tetapi cikgu tak nak tunjukkan kepada kamu semua, cikgu nak kamu cari sendiri. Okey, cikgu nak kamu cari sendiri dan kamu betulkan. Sebab apa? Objektif kita hari ini, murid-murid dapat menyatakan satu struktur ayat yang salah berdasarkan teks dan dibetulkan. Kalau cikgu dah bagi semua, kamu nak betulkan apa, betul? Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada perenggan yang ketiga. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okey, baik murid-murid, kalau kita lihat pada pada perenggan yang ketiga ni pun ada penggunaan kata yang salah dan juga ada penggunaan ayat yang salah. Tetapi cikgu tak nak tunjukkan penggunaan kata yang mana yang salah. Sebab apa? Objektif kita yang pertama hari ini, murid-murid dapat mengemukakan 3 penggunaan kata yang salah dan dibetulkan. Okey, kalau cikgu dah bagi 2 tadi, maksudnya kamu kena cari lagi 3. Dekat mana? Perenggan ketiga ni ada. Okey? Di perenggan yang ketiga ni ada. Kalau cikgu dah bagi semua, kamu nak cari apa, betul tak? Jadi kamu kena cari sendiri. Tapi cikgu akan bagikan kepada kamu satu ayat yang salah pada perenggan yang ketiga, iaitu sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Kalau kita baca ayat ini pun kita dah faham bahawa ayat ini sedikit pelik, betul? Sedikit pelik kerana struktur dia tu macam terabur. Betul, macam terabur. Jadi kita kena betulkan. Maafkan cikgu. Okey, jadi kita kena betulkan. Okey, tadi jom kita betulkan penggunaan kata terlebih dahulu, iaitu penggunaan kata kaku, berdiri tegak, kuntum, buah. Okey, jadi ayat dia ialah kemudian tetamu dan murid-murid berdiri tegak menyanyikan lagu patriotik dan beberapa buah lagu muhibah seperti lagu Setia. Okey, sekarang untuk ayat pula. Okey, sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Kalau kita lihat ada 2 perkataan yang menyebabkan struktur ayat itu menjadi salah, iaitu yang cikgu dah warnakan dengan warna merah, iaitu perkataan dalam dan perkataan mereka. Dan ayat yang di bawah itu adalah ayat yang betul, iaitu
sikap mesra mereka mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid dan ibu bapa. Okey, jadi itulah struktur ayat yang betul untuk yang cikgu dah gariskan. Jadi kamu kena cari lagi satu penggunaan struktur ayat yang salah dan kamu betulkan, dan kamu kena cari lagi 3 penggunaan kata yang salah dan dibetulkan. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua jelas dan faham untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Baik murid-murid, untuk tugasan kamu, yang pertama, kamu tulis pada buku tulis kamu jadual seperti yang terdapat pada buku teks, iaitu kamu buat jadual penggunaan kata yang salah dan yang betul beserta struktur ayat yang salah dan yang betul. Maksudnya kamu buat seperti mana dalam buku teks. Kamu buat jadual seperti itu. Yang kedua, kamu cari dan murnikan lagi 3 penggunaan kata yang salah pada teks. Maksudnya kamu guna jadual yang kamu dah buat itu. Okey, kamu dah buat, kamu guna. Jadi kamu cari dulu mana penggunaan kata yang salah, lepas tu kamu senaraikan pada jadual tersebut dan sebelah tu kamu murnikan dia. Maksudnya kamu betulkan dia lah. Okey, dan yang ketiga ialah kamu cari dan murnikan lagi satu penggunaan struktur ayat yang salah pada teks. Tadi cikgu dah bagikan satu, jadi kamu kena cari lagi satu penggunaan struktur ayat yang salah pada teks. Okey, dan kamu buatlah guna jadual yang kamu tulis pada awal-awal itu tadi. Dan yang ketiga ialah kamu hantar kepada guru untuk semakan dan pentaksiran. Jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Selamat menjalankan tugasan. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang telah kamu berikan sepanjang cikgu mengajar di sekolah ini. Assalamualaikum dan bye-bye.